Assalamualaikum. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Nadia, Pegawai Teknologi Maklumat di Pengajaran UKM, akan mengacarkan sesi Jerayawara pada pagi ini. Saya mohon perhatian untuk semua mikrofon telah diletakkan dalam mode senyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zaliha binti Yazid, Penolong Dekan Pengajaran dan Citra, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, yang berbahagia Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Helmi Norman, Timbalan Pengarah Teknologi Pengajaran UKM, para pensyarah dan warga Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Alhamdulillah, bersyukur dapat kita bersama-sama dalam sesi Jerayawara UKM MOOC bersama Fakulti Ekonomi dan Pengurusan pada pagi ini. Pada kesempatan ini, saya mewakili dari pengajaran UKM mengucapkan selamat datang kepada semua warga Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Sebelum itu, bagi memberkati majlis, saya menjemput Encik Ghazali dari pengajaran UKM untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Saudara Ghazali. Dimulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattahu, ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau ridai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Ghazali atas bacaan doa itu tadi. Sebelum kita teruskan dengan saya menjemput Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Helmi Norman, saya rasa kita sesi bergambar terlebih dahulu. Boleh onkan kamera. Saya minta Encik Gaz untuk ambil gambar. Saya boleh. Okey, ada lagi yang tengah nak buka kamera. Lagi 5 saat. Doris, how are you? Ambil gambar sambil senyum tak apa. Cakap-cakap okey. Bila gambar je senyum. Serius ya? Serius je. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, one more freestyle. Sekejap. Okey. 1, 2, 3. Baik. Sebelum itu, saya mungkin tertinggal. Saya menjemput Profesor Madya Dr. Zaliha Yazid untuk memberikan kata ala-luan. Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Helmi Norman, Timbalan Pengarah Teknologi Pengajaran dari Pengajaran UKM, serta rakan-rakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan yang dirahmati Allah sekalian. Saya bagi pihak FEP amat berbesar hati menerima kehadiran pihak pengajaran
pada pagi ini untuk memberi taklimat tentang MOOC ya, iaitu Massive Open Online Courses. Semenjak MOOC diperkenalkan sekitar 2012, kini banyak universiti di seluruh dunia seperti Harvard dan Yale memperkenalkan kursus lengkap mereka dalam bentuk MOOC. Dan matlamat utama pelaksanaan MOOC ni ialah untuk mentransformasikan kaedah dan juga strategi pengajaran melalui teknologi terkini menggunakan internet lah. Ya. Jadi platform MOOC ni direka untuk membolehkan pelajar mengakses kursus pada bila-bila masa dan dari mana-mana jua. Ya. Jadi semoga taklimat pada pagi ini dapat memberi kita sedikit sebanyak atau pendedahan dan penerangan tentang pengaplikasian MOOC di peringkat FEP, dan dengan kehadiran rakan pensyarah pada pagi ini menunjukkan kerjasama yang tinggi dalam program berkaitan pengajaran yang berkait dengan tugas hakiki kita sebagai pensyarah. Semoga dengan taklimat ini dapat memberi manfaat kepada ahli fakulti dalam memantapkan proses penyebaran ilmu. So sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Zaliha atas ucapan ketaalaluan itu tadi. Seterusnya saya menjemput Profesor Madya Teknologis Dr. Helmi Norman untuk meneruskan sesi bengkel pada pagi ini. Dipersilakan Doktor. Alright, thank you Puan Nadia, Pegawai Teknologi Maklumat di Pengajaran dan juga MC pada hari ini, PM Dr. Zaliha, Pendekan Pengajaran dan Citra, warga fakulti ekonomi dan pengurusan. So saya nampak sini PM Dr. Doris and then yang lain-lain lah, Dr. Prof sekalian. Okay, so saya sharekan slide sekejap. Thank you kerana hadir. So hari ini bersama saya adalah Puan Sufira, pendaftar di pengajaran UKM bersama Puan Nadia tadi, Encik Gas yang baca doa tadi, so itu penolong pegawai teknologi maklumat kita, Encik Zulkarnain penolong pegawai teknologi maklumat juga yang juga helpdesk di UKM Folio. So Encik Gas tadi helpdesk di dan pembangun lah di UKM MOOC, dan juga bersama kita Puan Zatul lah, tim. Alright. Okay, so first kali apa yang kita nak kenalkan adalah UKM MOOC. I think semua dah tahu pasal UKM MOOC ni yang dahulu lah. Tapi apa yang kita buat untuk kali ni, kita rebrand UKM MOOC ni ke arah ke arah platform baru. Okay, kita menggunakan platform baru ke arah agenda universiti, iaitu income generation and also graduate employability. So we will see the changes ataupun perubahan yang dilakukan di UKM MOOC di Pelantar Baru. Alright, first kali sebelum kita pergi jauh ke dalam, kita pergi on the macro level dulu, iaitu melihat kepada 6 fokus strategik KPT. Of course UKM MOOC akan selari dengan memperkasa agenda pendigitalan pendidikan. Of course lah, first kita kena latakan kepada fokus strategik KPT, dan juga fokus dan amalan kualiti ini boleh dilihat di website MEPTA lah, dan juga lembayung teras UKM lah, iaitu di bawah kebitaraan digital, di mana kita tap on pedagogi and ekologi pembelajaran, dan juga selari dengan plan strategik teras UKM 2021-2025, and kita ada KPI lah, of course. Bila dah ada dalam plan strategik itu mesti ada sasaran, and MOOC ni kita kena capai 35 MOOC untuk tahun ini. Alright. So untuk membawa anda hari ini, kita start dengan carta ataupun diagram yang Prof Kamal lukis ni, mengarah lukis pada jerai warna yang first dengan dekat fakulti yang dulu lukis sikit. I think this is a very good diagram untuk macam mana kita nak bawa ni. So sebenarnya platform banyak ni. Kita ada ODL nanti, ODL dah dilancarkan baru-baru ni, UKM Shape, kita ada UKM MOOC, kita ada UKM Folio, kita ada Micro Credential, CGL Professional, mana satu nak letak ni. Sebenarnya semua kita boleh letak. Yang penting yang apa yang kita nak bawa di jerai wara yang kali ini adalah pembangunan bahan. Bahan sebenarnya dah ada, tapi macam mana kita nak bangunkan kos kita. So bahan digital, katakan
Dr. Zaliha dia bagi keynote ke, Dr. Doris bagi dekat keynote maybe dekat UNESCO ke, Dr. Zaliha dekat UK ke kan. So I think these are the things that webinar, ceramah, even our classes kita boleh gunakan sebagai bahan. Sebenarnya bahan kita ada, cuma kita macam mana kita nak reka bentuk semula bahan-bahan tu untuk masukkan dalam course. So kita tak payah bangunkan bahan baru totally lah, adalah sikit-sikit kita mungkin kena tukar here and there, and kita bolehkan digunakan di semua platform. Contoh yang pertama adalah UKM Folio. Kita sebenarnya dah ada bahan di UKM Folio dan kursus tu digunakan untuk program dalaman Tapi sebenarnya untuk kali ni di Jerayawara ini ataupun susah betul nak sebut Jerayawara kan, di roadshow ni sebenarnya UKM MOOC ni dia LMS juga, LMS yang sama dia gunakan platform Moodle. So sebelum ni kita gunakan Open Learning 2014, now kita tukar kepada Moodle supaya senang nak import. You tekan semudah 1 2 3 program saya sebut yang tu semudah 1 2 3 you klik je dia terus masuk ke dalam UKM MOOC. So apa yang bezanya adalah khusus program. So ini khusus untuk dalaman UKM Folio, tapi UKM MOOC ni boleh guna untuk dalam dan juga boleh guna untuk luar. So kat contoh ada boleh bantu je mic. Mana ada terus bantu? Ada double dengan display. Saya mute semua orang sorry. Okey. Saya mute semua orang. Sebab double suara saya. Okey. Saya share screen balik semula. Sorry. Okey. So, sekali lagi tadi so bahan tu sebenarnya tadi bahan digital tu dah ada. Kita dah ada rakaman slide kita kan. Kita buat slide PowerPoint, kita buat slide dalam keynote. Benda-benda tu sebenarnya bila saya selalu dalam bengkel-bengkel sebelum ni pun apa yang saya katakan adalah bahan tu dah ada, tapi bila rakaman tu tak ada, dia hilang tau. Because slide tu mungkinlah Dr. Doris saja. Minggu pertama saya ingatlah topik pertama ekonomi, tapi lalas nanti dah minggu 14 lupalah Dr. Doris aja apa students dia tengok slide tu tapi tanpa penerangan daripada subject matter expert iaitu pensyarah sendiri. Dia tak faham sebenarnya. I think kalau dia tak faham, kalau dia faham pun they will not exactly remember apa yang dibentangkan ataupun apa yang dikongsikan pada minggu pertama, minggu kedua. So sama juga kita nak, itu yang kita try to membudayakan, try to cultivate among UKM lecturers, warga UKM supaya rakam dalam MS Teams tu kita ambil tu, lepas tu kita boleh paste dekat UKM MOOC ni untuk juga dijadikan program lah ataupun khusus untuk program dalam dan luar. Nanti kita akan lihat macam mana UKM MOOC ni. Cuma saya nak terangkan bahawa bahan tu sebenarnya actually bahan digital ni konsep dia sama je, macam teori, maybe teori business kan. Teori business I think is the same. Mungkin adalah variation antara teori ni dan teori ni, okay. Tapi the case study will be different definitely. Okay, 2022 the case study untuk business, katakan business model untuk MOOC sendiri pun berbeza. Untuk online business, semua orang sekarang yang paling trending adalah food delivery kan. So tiba-tiba business yang lain kalau restoran merundum because of the pandemic. So benda-benda tu yang I think we can change. So I think what you have to strategically do is bila bangunkan konten tu, asingkan teori dengan case study supaya konten tu boleh guna, case study nanti you boleh update. So itulah benda-benda strategik yang kita boleh buat untuk diagram ni. Diagram ni so kita boleh gunakan untuk semua bahan-bahan ni, micro credential, sijil profesional dan lain-lain. Alright. So seterusnya okay, adalah ini FLC ni. Apa yang saya nak sebut pasal FLC ni, kita juga tengah moving our MOOCs ni supaya students boleh credit transfer MOOC. So bila dia habiskan MOOC ni, dia dah boleh kata transfer credit lah. Maksudnya dia exempted untuk kursus tersebut, so dia boleh transfer credit. So we are moving towards this FLC. Tak apa, nanti ada Jerayawara by PM Teknologi Dr. Zulkifli untuk pembangunan kurikulum untuk APLC, APL A, APL Q. Ni ada PJK semua, but anyway we are moving towards this for the MOOCs lah. Alright.
So untuk penerangan sikit pasal proses kerja ni, what we have done is jejak kunci dia kita dah pindahkan bahan, kita dah bangunkan platform baru pada, maksudnya kita lancarkan kita dah bangunkan daripada Jun, but kita berjaya lancarkan pada Oktober, dan juga sekarang kita tengah going for polisi and garis panduan sedang dibangunkan oleh pengajaran. So Puan Fira, Puan Nadia sedang bantulah dalam perkara tersebut, dan kita akan liaise dengan PJK, portfolio pembangunan kurikulum, inovasi, PTM and lain-lain lah, dan akan masuk ke JPPA dan juga masuk ke Senat. Nanti bila Senat, nanti kita bagi the finalized policy and garis panduan. So we're looking for June as a milestone untuk melancarkan kursus baru ni. Kursus baru mana-mana yang lengkap ni nanti kita lancarkan dengan feature payment gateway. So this is the new feature yang ada dalam UKM. Sebelum ni maybe tak ada feature income generation, but now we are moving towards that. Alright. Again, saya akan terangkan dengan lebih lanjut pasal income generation dekat di slide ini. Okay, so first of all, kredit kursus kalau boleh 3 dan lebih lah. Jika tak pun nanti kita boleh lihat macam mana nak ni. Okay, but yang penting sebenarnya sini, dekat sini you punya mode kursus ni you boleh ada 2. So bahan percuma pentaksiran bayar, maksudnya free to learn, tapi you have to pay for certification. Ataupun kursus tu berbayar awal-awal lah, apa maksudnya you pay to learn and also pay for certification. So ni hanya 2 mode saja. Sebelum ni kalau di open learning, you nak letak ke apa, dia ada bahan ke, ada pentaksiran ke, apa ke, jalan je. So, janji dia meet requirement. But this time around kita rebrand di UKM MOOC towards income generation and also graduate employability. Graduate employability, of course lah, kita nak students kita bersama-sama dengan pakar luar, pelajar dekat luar, dalam negara, luar negara, at UKM MOOC. Alright, so ada 2 free to learn, pay for certification, and also pay everything lah. Masuk-masuk dia tak kena bayar. Okay, tapi jangan risau kalau dia tak boleh ni, dia still boleh akses bahan percuma. Alright, and sijil akan diberikan selepas pentaksiran, maksudnya apabila dah habis pentaksiran tersebut, the system will generate di sijil lah selepas pentaksiran tu telah dilakukan. Untuk pengurusan kursus ni telah kita minta bantuan faculty lah dalam bersama-sama pengajaran untuk dan bersama-sama UKM untuk mencapai first sekali of course the KPI. KPI penting okay. Tapi yang lebih penting daripada KPI adalah kita punya perkongsian kepakaran kita kepada dunia. This is the platform where we can share our expertise to the world. Sebab kita boleh Dr. Doris banyak collaboration dengan United Nations, UNDP, EPU, so you can use that to untuk bangunkan kursus bersama. So kolaborasi industri, mungkin Zaliha ada dengan World Bank ke, dengan Nation Bank ke, so CIMB ke, Main Bank ke. So we want that collaboration also with IPTA, IPTS, and also kat dalam pun tak apa, dekat luar pun good, tapi dalaman pun kalau boleh kita gunakan juga UKM ni untuk bersama-sama dalam pembangunan kursus di sini. Alright, so pengurusan platform pengajaran UKM akan bantulah, kita juga akan bantulah untuk kalau ada masalah nak kita isu berkenaan UKM nak bangunkan bahan, no problem, kita boleh datang bantu fakulti ekonomi lah. Alright, dan pengurusan. So this is the proses kerja untuk pembangunan kursus. So first of all, fakulti perlu memberikan inilah, nanti Puan Nadia sharekan list borang untuk pendaftaran kursus anda. So dah ada ke kursus tu, kita ambil dulu daripada UKM Folio pun okey, ambil je kursus yang situ pun boleh, kita nak letak, no problem. So bila kita dah endorse, should be you punya tapak dah ada lah. Saya bawa analogi daripada sebelum ni punya bengkel ataupun jerai war, dia macam rumah lah. Okay, so kita ada kita duduk dekat satu taman ni, katakan Taman U ke, alright, so Taman U ni ada satu taman besar and ada banyak tapak rumah. So dapatkan tapak anda di pengajaran, okay, so tapak MOOC anda,
And hari ni kita akan bersama-sama, apabila you dah ada tapak tu, nanti kita nak letak dia punya inilah, rumah tu kenalah cat dulu kat luar, letak pagar, letak tiles kan. So hari ni kita akan tengok aesthetically how kita boleh design the interface. Kita dah buat yang mudah untuk you klik satu dengan semudah 1, 2, 3, so you dah boleh buat. And then selepas tu you boleh pindahkan bahan daripada kursus dengan klik 1, 2, 3 juga, dengan pemindahan kursus daripada UKM Folio, ataupun nak buat straight away you can create new content, ataupun you don't have to pindahkan daripada UKM Folio pun boleh sebenarnya buat. So ada dua cara dekat sini, tapi kita akan tunjukkan dua-dua cara pada hari ini. Alright, untuk semakan awal, this is the minimum requirement untuk you punya course on UKM MOOC, ialah kita akan buat semakan maklumat penting dekat sini. Nanti saya tunjuklah sinopsis kursus kena ada, objektif, hasil pembelajaran, performa ni semua. Ni sebenarnya kita ambil je daripada UKM Folio. Kalau dah ada performa kita copy paste, boom, settle. Senarai pensyarah perlu ada, pengenalan kursus sikit, and bahan and activity, of course, this is the core thing. Pentaksiran, this is different from open learning sebelum ni. Ada pentaksiran sikit pun tak apa, tapi this is very important in this time around. Sebab open learning dia sebenarnya tak okay untuk support pentaksiran, but Moodle is better in this regards lah. Feature dia lagi expensive untuk support pentaksiran. And juga hari ni kita akan tengok macam mana reka bentuk header dan thumbnail nak bagi tile, nak bagi pagar cantik sikit dekat rumah kita ni. So sama dengan MOOC kita kena bagi cantik sikit lah kan. Alright, sebelum saya tunjuk tu, ada beberapa benda juga, beberapa perkara yang perlu dilihat juga, iaitu tarikh mula dan tempoh tamat kursus perlu ada lah. Sebelum ni kita nak buka setahun dua, tak ada end pun, self learning pun boleh. Tapi yang kali ini, apa yang kita nak buat adalah kita framekan in a time period supaya ada unenrollment and enrollment of students, and also pengarkiban, sebab we need to save on the space. Server space ni very expensive lah. Lagi banyak rumah kat dalam taman tu penuh nanti kan. Lagi banyak taman, dah penuh taman tu, kena buat taman baru pula. So sama juga dengan pengarkiban kursus server ni. So lagi banyak server, lagi banyak taman lah kita kena beli lah untuk tapak-tapak dalam taman tersebut. So analogi dia begitulah. And kalau boleh kita nak bawa semua untuk mengaktifkan kursus lah. Kalau boleh at least you offer once per year untuk disenarai dalam UKM MOOC. And also sekali lagi saya tekankan, pentaksiran kursus perlu ada dalam UKM MOOC untuk disenaraikan. Alright, okay, so saya terus kepada UKM MOOC lah. Semua tak sabar ni nak tengok ni. Kalau dah tengok, good. Kalau belum lagi, type UKM MOOC ataupun mooc.ukm.my untuk kita ke pelantar baru UKM MOOC. Alright, so again, it looks different, tapi sebenarnya dia sama je dengan UKM Folio. I will show you the similarities. Sebab back end dia Moodle, tapi interface dia kita tukar sikit lah untuk lebih vibrant. Vibrant kan. Alright, okay, saya nak tukar UKM MOOC ni, tapi interface UKM Folio macam UKM, tapi programmer kata nanti banyak orang ni ada ni, orang tak suka ni. Okay, so we'll see later. But yang penting sebenarnya dekat ni gurau je. Okay, anyway, so macam ni kita nak register, just go into login. Kalau you bukan warga, sign up. Tapi kalau you warga, just click your warga punya credential, e-warga punya credential, tekan log masuk, and terus you akan boleh access UKM MOOC. Alright, kita letak slider dekat sini untuk semua upcoming events yang kita ada. Alright, untuk melihat dulu kursus dalam ni, so I'll just show you my course, and then kita akan buat sikit on testing lah. Okay, dah ada dah. Thank you Puan Nadia dah set up the course. Okay, saya tunjukkan saya punya course dulu. Okay, so pengajaran digital dengan ekosistem Apple ni. Okay, right. So kursus dia akan kelihatan begini. So dia akan ada satu header, and also dia akan ada sinopsis. Sinopsis ni tak ada, tapi kita kena tambah. And juga dia akan ada announcement, and dia akan ada tiles ni lah. Tiles ni dia nampak je macam tile, tapi sebenarnya sama je dengan UKM Folio. Okay, saya tunjukkan terus UKM Folio, dia punya perbandingan supaya dia nampak. Dia sama, tapi lain sikit lah interface dia. Tapi dia sebenarnya feature dia sama. Alright,
So ini dipanggil header and ni panggil thumbnail untuk terma dalam ni lah komputer punya terms. This is a header and this is a thumbnail. So kita nak ubah header ni dulu. Macam ni kita nak ubah header, kita pergi ke course and pergi start your MOOC lecturer. So semua ada dekat sini apabila kita nak start new course, kita akan ada dekat sini lah Alright. Sebelum saya pergi jauh, semua rakaman Jerayawara ada kat sini So kalau nak pergi balik saya mengajar terlalu laju ke apa, dah terlepas ke internet tak okey ke, no problem, ada rakaman di sini. Okay. And yang penting sekali dekat sini adalah go to start your MOOC lecturer ni So bila you start your MOOC lecturer, ni bila kelabu ni saya kena refresh sekejap bila kelabu tu saya tak boleh tu. Okay, so apabila kita klik ke tile ini ataupun ke thumbnail tersebut, akan ada beberapa benda dekat bawah ni. So create account video, ada login, ada course by list. Okay, tapi yang paling penting kat sini ada 3 perkara, iaitu first kali backup restore. Backup restore ni nanti kita minta Puan Nadia share kan. Saya tunjuk dekat ujung sekali. Sebenarnya seeloknya kalau you nak transfer course daripada UKM Folio ke UKM MOOC, jangan buat dia punya pagar dulu. Pindahkan perabot dulu. So saya bagi analogi pindah perabot. So UKM Folio ni ada banyak bahan dan aktiviti nak pakai, perabot-perabot dekat situ, pindahkan ke rumah baru dulu lepas tu baru cat luar. Alright. So hari ni saya nak ajar macam nak cat luar dengan course header dulu. So course header, this we will show you in a bit, okay. But course header kita dah sediakan Canva punya ni. So just click on the course header with Canva ni. Kalau you ada, sebelum saya pergi ni, I think okay, course Canva ada, saya open in new tab lah kan, senang, nanti saya nak balik sini susah. Okay, so dia akan ada template macam ni. Kalau you belum ada Canva punya account, sign up, free je, okay, free, and ada yang berbayar lah, ada yang free. Tapi this one is, kita dah sediakan untuk you. And apa yang you perlu buat adalah kita terus tukarlah kat sini. Jerayawara. Faculty. Okay. Inilah Right. Okay, alright. Okay. So FEP siap. And siap, tekan download. And apabila kita download, dia akan download sebagai PNG lah. Kita advise, bukan kita advise kita wajibkan untuk tidak menukar warna di belakang ni tak semua jangan tukarlah warna sebab kita nak samakan dengan tema UKM MOOC. So kita tak bagi you tukarlah warna ni. Okay, tulisan boleh tukar, and kalau nak letak gambar ke apa sebelah kiri kanan boleh, no problem. So contohnya you ada gambar business e-commerce katakan. Ada ke? Mak, tak ada pula. Oh, ni upload. Oh, tak ada. Okay. Dekat elemen elemen ataupun foto. Foto katakan e-commerce ada. So ada gambar e-commerce ni. Ni okey ni. Okey. Katakan kita nak gambar ni. So I think straight away kita boleh masuk lah. Pun dah jadi okey dah kan. Kalau nak besarkan ke apa ke, up to you lah. So ni semua estetik lah. Oops. Alright. Katakan kita nak gunakan frame ke apa ke, so boleh guna you just drag frame, and ada frames dekat sini, you just can drag frame. Katakan tadi foto tadi kan, e-commerce tadi mana ni, so just drag the frame, tak masuk pula. Okay, dia boleh masuk terus dalam tu, so dia akan jadi ikut frame you lah tadi kan, ada frame macam frame tepi tu lah, ada lah tepi tu kan, dia macam curve sikit. So up to you lah, you nak it's very kata easy lah Canva ni untuk buat. So you tak payah fikir pasal estetik sangat. Kita dah sediakan, cuma you orang kata tweak sikit lah according to your ni lah, according to your course lah Okay, bila selesai tu sekali lagi tekan share and tekan download. So you can download your header. Walah dah siap dah header. Apa yang kita nak buat seterusnya, of course kita perlu edit sikit lah dekat course baru, iaitu saya Puan Nadia, thank you dah set up course tu saya. Tadi di bawah Education Secretary, kita campak semua kat sini testing bengkel FEP. Okay, nanti akan kita delete lah kat sini Jerayawara ni kita kena testing. Okay, so akan kelihatan begini kosong.
Ada beberapa tiles, ni pagar tak ada lagi ni. Lepas tu kat luar pagar tu tile kita tak lagi ni. So kita nak buat pagar iaitu header dulu dengan menekan turn editing on. So this is important, turn editing on is the same thing as UKM Folio. Dekat UKM Folio tu kalau katakan mana tadi pengajaran patut komputer, turn editing on, kanan kan. So ni course saya turn editing on, is the same thing here, turn editing on dekat sebelah kiri lah. Alright, tapi katakan you nak buat header, so sekarang saya ada header dekat sini kan. Macam ni you nak buat header dia, sama juga kat sini dia ada gear icon kecil ni. So kat sini pun dia ada gear icon kecil ni tapi warna kelabu, right? Click on that. And kita tambahkan gambar lah tadi header So macam ni nak add header, click this picture icon here, browse repository, choose file, and kita ambil header yang atas sekali lah tadi kan, upload this header. Sama juga dengan UKM Folio, this image is decorative only, ataupun you bagilah some text here, save image, save changes, and dia akan keluar lah. Kita punya header dah siap dah. Alright, turn editing off, and kita dah ada header untuk kita punya UKM MOOC dah settle. Of course pagar dah siap ni, dah cat rumah ni kat luar kan, tapi tile tak pasang lagi, so kita letak tile pula. Kemudian so turn editing on dengan turn editing off, saya suka turn editing on dengan off ni sebab saya nak tengok dia punya hasil. Bila turn editing on, alright, kita dalam edit mode. Bila turn editing off, so kita dapat tengok dia punya hasil straight away lah. Alright, so ada tile 1, tile 2, tile 3 apa pula ni kan. Tile 1, tile 2, tile 3 ni adalah topik sebenarnya. Sama juga macam UKM Folio. So apa ada dekat sini? Ni sini saja saya masuk sarjana dulu Okey, katakan maklumat penting khusus, ada peranan teknologi, bla 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 kan. So topik 1, topik 2, and it's the same thing here. So mungkin boleh tukarkan nama. Katakan ni tadi senarai pensyarah. Right, so senarai pensyarah, and then this one pengenalan kepada e-dagang e-perdagangan, e-dagang lah senang sikit nak tulis, okey. Konsep e-dagang katakan, konsep teori ke konsep dan teori e-dagang, right, contohnya lah kan, okey. Tanya e-dagang saya pun tak kerti sangat, okey. Okey, alright, anyway, so bila kita dah tukar tulisan ni, ada satu lagi benda dekat how to MOOC your course ni, ataupun start your MOOC ni, okay, adalah course thumbnail with Canva. So tadi dah kita dah buat header. Kalau kita nak ubah tile tu, tekan course thumbnail ni, klik, and tekan use template, terus download, okay. Tak perlu buat apa-apa perubahan, tapi jika nak buat boleh. Saya akan tunjukkan why. Kalau nak gunakan default pun boleh. Okay. So kita dah ada tadi di kata thumbnail ataupun tile dia. Okay. Macam mana kita nak buat? Sama ada kita tekan edit macam UKM Folio. UKM Folio kena tekan edit kan. Kat mana? Ni edit ni tepi ni. Ataupun edit dekat dalam ni gear icon. So up to you. Kat sini pun sama juga. So you have two options. Sama ada you choose, mana saya punya course ni? Ni tadi. Okay. Sama ada you choose edit dekat sini ataupun terus klik dekat icon ada pie chart ni kan. Bila ada klik icon pie chart tu, upload a new photo, and kita choose a file, and also kita upload lah tadi. Ni sama macam UKM Folio, dia nampak je purplish sikit, lain sikit, tapi sebenarnya is the same thing upload this file and tekan save changes, and voila, turn editing off. Kalau kita nampak kita punya tile dah ada satu dah, warna purple. Nanti saya cakap kalau tak nak letak apa-apa gambar, kalau boleh kecil lah kat sebelah kanan bawah boleh lah, takut dia kacau you punya tulisan. You nak easier to manage, just put it as purple, but if you want to change no problem, tapi kita tak bagi tukar colour tu je lah. Okay, nak tukar gambar boleh, tukar colour tak boleh. Okay, so again icon again, kalau you dah upload sekali je lah, tekan dekat photo library. Dah ada dah. Okay, katakan ada memoji saya ni, saya try. So let's see here, mungkin ni penutup, katakan penutup ke apa, conclusion ke apa kan, right. Let's see kalau ada memoji macam ni rupanya. And katakan you nak delete, tekan just edit here, delete tile. So you delete tile, tile tu akan hilang lah. Tile-tile yang kosong kita tak nak guna pun delete lah
Okay, hide tile ke, delete ke, sama macam you can follow, kita boleh hide topik dengan ataupun kita hide section tu lah, bergantung kepada apa yang you guna lah, subsection ataupun section format ataupun topik format. Alright, so bila dah selesai, sekali lagi jangan lupa turn editing off. Bila off, comel lah kita punya course kan, barulah okay. Alright, so the aesthetics is okay already, and now kita nak add bahan dengan activity dan juga mentaksiran lah. Alright, again macam nak add, nanti akan ditunjukkan jalan pintas sebentar lagi, tapi kalau you nak add secara manual pun boleh, ataupun you nak benda baru ke, no problem, add activity or resource here. Sama juga macam you can follow resource activities, same thing, color je berbeza. Okay, katakan kita add kat sini kan, add activity or resource, resource activity sama je, tapi dia punya interface ni dia monoton. Yang ni dia color-color okay, so ceria sikit lah. Okay, and resources, so we choose, ni saya tunjuk selalu untuk Juraya juga, apa beza URL dengan page ni saya tunjuklah sikit. URL ni boleh guna untuk, katakan you ada videos kan, YouTube, katakan pengajaran okay, right. So kita ambil lah kita punya webinar series ni, webinar series pengajaran, kita ambil lah mana-mana kan, katakan books from lesson activity ataupun mana-mana lah, susah pula pilih okay, kita ambil je lah dia. Okay, kita ambil lah kat sini Professor Syaf ni. Okay, katakanlah okay, so macam ni kita nak ambil adalah kita share, okay, sama ada you nak share dekat situ ataupun you boleh forwardkan dekat mana-mana you nak, and tekan share and also start add. So you boleh copy both ways lah, katakan you nak copy daripada luar, maksudnya video you lah copy, and YouTube, so use the YouTube video here, URL, katakan ni video dengan menggunakan ni tadi URL kan. Okay. Okay, pastikan semua exclamation mark ni you see sama macam you can follow. You have to have the exclamation, dia ada exclamation mark juga, tapi yang ni merah nyala kan, ni dia subtle sikit lah. Betul tadi. So dia macam merah-merah pink lah. And bila kita dah selesai, tekan save and return to course, dan kita akan nampak kat sini URL satu tu ada sebenarnya bahan dia. Saya mula-mula pun macam mana bahan ada sebenarnya. Kalau you klik expand ni, dia akan keluar dekat situ video URL tu So ada segitiga ni yang boleh collapse and expand the session expand the section ataupun expand the tile lah, apa-apalah nama dia, tile lah, section lah, sama je sebenarnya semuanya, topik ke. Alright, katakan you nak add an activity, saya lagi suka add an activity yang ada menggunakan page. So cara lain untuk letakkan video sebenarnya page. So, bila kita letakkan URL, nanti kita akan tunjuk URL ni dia akan pergi ke YouTube. So kalau boleh kita nak dia stay dalam UKM lah, contohnya lah saya bagi kat ni okay, ni apa tadi, video yang page punya right. So kita tekan ini saya buat URL ini kat UK Volume sorry silap, aduh nanti kata. Okay, so kat sini page sorry, silap. Okay, so dekat sini exclamation mark, again ada exclamation mark here ni you click this one, insert or edit an audio file, klik di sini and dia akan ada insert media, you choose video, paste the URL and you boleh adjust the size lah, 500 to 300 ke. Okay, kita try alright, and save the course. So bila kita save the course, kita boleh lihat semula, jangan lupa tekan turn editing off, and apabila dah ada turn editing off tadi, kita boleh nampaklah dua kat sini. So apa perbezaan dia? Bila you tekan video URL, dia keluar, dia masuk YouTube. Itu yang saya tak berapa gemar lah. Nanti kan dia tengok pula tepi ni, best pula ni tengok kembar buatan pula ni. Kembar buatan tak apa. Okay. Yang lain-lain apa pula ni tadi Kimet SPM. So kalau boleh dia stay dalam UKM MOOC. And macam mana kita nak buat dia stay? So we choose video page, and so dia punya video dia akan keluar dekat sini lah. So
And our text for form 2 was Alright, so dia akan keluar dekat situ. So it will be better lah for the students. And also sama juga macam UKM Folio, UKM MOOC ni kita ada persamaan dari segi pentaksiran lah. Again, activities, maksudnya assignment, forum. So katakan ada assignment you nak hantar kan, suruh students hantar. Alright, tugasan satu. Alright, bila hantar hari ini. Okay, so and we can set lah the due date, cut off date ke, katakan cut off date, saya 31 dah tak boleh hantar dah, 10 saya bagi, kau tak tolak markah, contohnya lah kan. Okay, online text. And also kita save and return to course. So dia bila dah selesai, turn everything off and dia punya ni kita akan kita akan kelihatan lah dia punya the interface. So this is how it looks like nanti. Ada tugasan satu kat sini kan, URL page and also everything's there. So kita ada yang Memoji tadi, rupa dia macam ni kalau you letak, so kalau boleh kalau you nak letak no problem, cuma kalau terlalu panjang nanti dia akan kacau dia punya inilah design. But it's okay, up to you lah. Cuma jangan tukar color je yang kita sekali lagi sarankan tidak buat lah. Alright, and last sekali ada beberapa slides I want to show you before we open to Q&A. So komponen tadi ada komponen kalangan khusus, nanti kita sharekan ni lah, and URL dia yang paling penting URL ni lah, mooc.ukm.my dan ini dia punya paparan utama, laman kategori. Okay, I showed you everything here. Dan penting sekali, bahan ni ada yang you boleh nak bangunkan semula, no problem, kita alur-alurkan. Tapi sebenarnya bahan semua dah ada, cuma apa yang you nak reka bentuk semula. So jangan fikir, alamak kena buat bahan baru pula untuk UKM Book, kena buat untuk ODM pula baru, untuk micro credential pula baru. So what we can do is we repurpose and reuse, realign the material that we have. Teori, sekali lagi, teori dah ada, case study je you tukar. So I think that's easier for us to manage lah. Along the years kan, teori ekonomi dia sama je kan, teori ekonomi kan, adalah father ni cakap ni, mother ni cakap ni, father kemudian cakap yang lain pula. So there's teori is still the same, tapi case study yang sentiasa berubah mengikut zaman. Okay, so kita boleh bangunkan bahan digital dengan ekosistem Apple dan juga perisian dalam talian. Dan last kali, ini adalah garis panduan yang kita sedang bangunkan dan juga polisi. So hopefully we'll get this done and luluskan by Senate before June. So kita akan bagi dekat you untuk confirmkan beberapa benda. Sebenarnya yang paling penting juga kat dalam ni adalah bahagian income generation, sebab there will be a portion for pereka dan juga pencara, tapi kita nak finalize with inovasi and also our collaborators lah, in macam mana kita nak buat ni in black and white. So tak adalah nanti bising kan, ni portion saya mana apa. So but again, the overall, of course income generation is what we're looking for, and also graduate employability to enhance that. Tapi this is the chance for us to rebrand ourselves, to share our expertise to the world, berkongsi kepakaran kita ke dunia, membawa UKM kepada tahap global lah, I think, yeah. So this is what we want, this is what we aim for in UKM MOOC. Alright, so dengan itu saya stop sekejap saya punya sesi ni, and serahkan kepada Puan Nadia untuk share on the macam mana nak transfer daripada UKM Folio kepada UKM MOOC, dan juga seterusnya nanti kita buka kepada Q&A. Ya, silakan Puan Nadia. Okey, saya share screen. Okey, macam mana kita nak transfer, pindahkan bahan dekat dalam UKM Folio ke dalam UKM MOOC. Sebagai contoh, once dah daftar kursus, saya akan bagi satu tapak yang kosong. Yang ni yang contoh yang Dr. Hamidah buat sebelum ni kan. Okey, contoh ni tapak yang kosong, dan kita nak masukkan, contoh saya ambil satu kursus dekat Fakulti Ekonomi, perakunan kos. So bila dah masuk dalam satu kursus ni di UKM Folio, just scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Okey, pilih backup. Tekan backup. Okey, kat sini yang sangat penting, di mana kita kena pilih
apa yang kita nak backup, apa yang kita nak bawa dari UKM Folio ke UKM MOOC. So since course ni saya tak nak bawa user, which is student lah kan, saya tak nak bawa. So saya antik, saya pun tak nak bawa question bank and group. Okay, yang lain semua saya nak bawa. Alright, okay, yang ni sangat penting sebelum kita backup. Then just click next. And the second one yang penting juga, kita nak bawa topik mana. Contoh saya tak nak bawa topik 3, saya tak nak bawa tutorial, saya tak nak bawa yang ni banyak ni. Kalau bahan konten tu terlampau banyak, mungkin makan masa backup dan restore. So saya suggest kita pecah-pecahkan untuk backup. Okay, ni banyak sangat lah pula. Bagus tu, kos bagus tu. Itulah. Banyaknya. Oh. Okay. Banyak Okay, Itulah. tak apa, Okay. kita boleh tunggu, no problem. Ya. Kalau okay, saya bawa sikit je lah. Boleh je nak bawa banyak tapi takut drag time. Alright, so saya nak bawa mana tadi? Okay, SEM 1 and announcement ni semua. Okay, saya nak bawa yang ni. So scroll ke bawah, apa yang kita pilih tu dah settle, kita tekan next. Kat sini tak ada apa dah. So yang penting yang pertama adalah apa yang kita bawa, student atau group atau question bank. Dan second one, topik mana yang kita nak bawa. Tu dua perkara yang sangat penting sebelum kita boleh backup. So perform backup. Okay, continue. Dan sukses. Nak tengok file backup tu boleh scroll. Tengok tarikh hari ni, waktu dekat sini. So download. Kita dah berjaya download backup dalam format zip file MBZ. Yang ni dah berjaya download lah backup. So buka pada kursus kita di UKM MOOC. So kita nak bawa file ni masuk dalam UKM MOOC. So dekat kursus kita, klik option sebelah kiri bawah and Melayu pula. Apa dia? Boleh zoom sikit? Zoom sikit. Okay. Tekan option. Kita saya confused bila bahasa Melayu. Okay. Memulihkan tu restore. Memulihkan. Saya rasa import. Import? Bukan bahasa Melayu. Bukan. Memulihkan tadi. Memulihkan. Yes. Memulihkan restore. Memulihkan. Okay. Okay, klik choose a file. Sekarang kita nak restore. Maksudnya kita backup dekat UKM Folio dah settle. So sekarang kita nak bawa backup file ke dalam UKM MOOC. So choose a file. Pada komputer kita pilih download, cari ni saya punya file. Okay, saya open dan saya upload. Okay, memulihkan. Okay, kat sini senang je sebab kita dah teruskan saja. Tak ada apa. Berat juga file. Even satu topik je kita bawa, berat. Okay, itulah sambil-sambil kita tunggu tu, dia bergantung kepada file tu. Kalau file lagi besar, dia lagi lama sikit lah nak loading. But itulah, so saya saja kalau banyak topik dan topik banyak sangat, kita pecah-pecah, buat pecahan backup. Backup yang pertama tentang announcement, backup kedua topik 1, pecahkan. Announcement tak payah bawa. Biasanya topik 1, topik 2, topik 3 kita bawa lah separately. I think is easier. Itulah. Apa pula ni? So pada ni kadang-kadang dia tengok berapa besar dia. Okay. So dekat sini sebab kita nak restore dalam course ni, so klik kat sini, teruskan, scroll, next, scroll ke bawah, next. So kalau ni memang banyak nampak step banyak, cuma kena tekan next je. Teruskan. Restore. Okay, dah berjaya. So apa yang saya bawa tadi, announcement, soal selidik dengan
Ni. Sebab tu saya nasihatkan tapak kosong tu kita pindah dulu. Kalau nak pindah bahan, pindah dulu. Baru kita touch up header dengan yang lain-lain. So pertama kita pindah dulu. So ni dah masuk kan? So cuba buka performa tu sikit. Boleh confirm ke tak tu? Cuba klik. Tak keluar dalam bicara. Keluar ni. Lambat. Okay. Right. Okay, berjaya. Okay, so itu macam Prof Kamal cakap semudah 1, 2, 3 kan. Klik-klik je siap tu. Okay. Tak apa, cara kalau macam laju pun boleh refer pada kat atas ni. Dalam Start Your MOOC saya ada share PDF file dan juga video. Video dan juga PDF file. Kalau nak panduan boleh kat sini. Okay, itu saja Dr. Himi. Alright, okay, so thank you Puan Nadia atas penerangan tadi. So again, semudah 1, 2, 3 ada garis panduan. So kita klik-klik sebenarnya okay, kalau kita biasa buat should be fine. Tapi saya yakinlah PM Dr. Zaliha and team nanti boleh bantulah, and also kita alu-alukanlah kalau nak bantu daripada pengajaran, insyaAllah we will help you. Alright, mungkin kita boleh buka kepada warga FAP untuk soalan. Minat ke tak minat ke? Ni saya tengok PM Dr. Azlan ada tu. Hi Prof. So and yang lain-lain lah. Okay, ada, silakan. Okay, sambil-sambil tu kalau itulah again the MOOCs ni we are looking for itulah again bahan yang dah ada tu jangan susah. Okay, kalau boleh bahan yang dah ada tu kalau boleh kita gunakan, reuse that bahan. Dr. Doris tu ada. Silakan Dr. Doris. Terima kasih atas pencerahan yang diberikan tadi. Saya nak tanya, proses dia memang kita step by step kan? So daripada faculty ataupun daripada PTJ kena tentukan program apa yang nak ditawarkan dalam MOOC. Bukan keseluruhan ke atau bagaimana? The good question Dr. Doris. But sebenarnya faculty boleh tentukan, tapi kalau kita nak tentukan sendiri mana satu pun terus je ke pengajaran. Tapi melalui inilah, kalau boleh inform juga PD lah. So melalui PD terus ke pengajaran, and then terus je ada form di UKM MOOC tadi, and terus kita boleh set up our course. Contohnya di mana UKM MOOC tadi? UKM MOOC. Right. Okay, so dekat UKM MOOC ni ada course registration, new course, and then jika doktor minat terus je fill up this form, letaklah doktor punya ni UKM per and everything lah, and also pensyarah bersama, kita boleh sediakan tapak terus. Nanti kita forwardkan perkara ni kepada pendidikan lah untuk ni. So it doesn't have to be from the faculty. We also, kalau kita ada collaboration, katakan Dr. Doris ada collaboration banyak dengan institution, IPTA or your research project ke nak buat, you can offer it in UKM MOOC. Tapi mind with you ada dua MOOC saja. So satu is free to learn, certification you have to pay for it, and then payment all the way for the whole course lah. So dua MOOC tu saja yang kita ni benarkan. Dan berkenaan dengan yuran untuk kursus itu ditentukan oleh pihak mana? Okay, very good question. Paling murah sekali berapa tadi? Puan Safira, Puan Nadia, RM10 tadi. Minimum RM10. Okay, minimum RM10. Kenapa minimum RM10? Sebab ada in the payment gateway punya side, there's charges from the bank lah. Bank dia sebenarnya ikut mana yang student tu nanti nak bayar. Kalau student tu bayar melalui online transfer, dia lain charge dia, credit card lain lagi mahal, lepas tu 7E lagi mahal. So adalah for that, and also pecahan-pecahan tu nanti kita akan black and white kan di garis panduan dan polisi itulah pecahan untuk tu. But the yuran is actually
kita berikan kuasa kepada faculty and pembangun tu sendirilah. Tapi minimum dia RM10. So maximum no problem, up to you lah. Yes. Dr. Henry. Yes, silakan. Sorry, Dr. Dori dah habis soalan Yeah. ke? Dah habis dah. Nak ucapkan terima kasih. Itu je. Thank you. Thank you Dr. Riz for the question. Awesome. Yes, silakan Dr. Zalia. Dr. Helmi, maksudnya kan macam as long as bahannya ada di UKM Folio kan, maknanya boleh je lah kan untuk di-MOOC kan Betul, setuju. Sebenarnya kalau tak ada kat UKM Folio pun boleh nak MOOC-kan. Lah. Cuma satu je, kalau program kursus tu tidak berada di program, maksudnya bukan kursus yang kita mengajar lah. Ada beberapa prosedur lagi lah yang kena buat untuk menjadikan dia credit transfer. Contohnya kita ada collaboration dengan katakan Dr. PM Dr. Azlan ada collaboration dulu dengan UNDP dengan EPU dengan Dr. Dopis hari tu kan. So maksudnya kursus mengenai B40 tu akan dimasukkan dalam UKM MOOC. Tapi benda tu tak ada dalam silibus kan. So akan ada beberapa proses lah untuk kalau kita nak jadikan kursus tu credit transfer MOOC. So kita nak maksudnya student ambil tu dia boleh transfer credit, so there's a different process lah because kita kena lalui senat lah untuk transferkan kredit tu. But in terms of conducting the course, no problem. Boleh program dalaman, boleh juga program bukan dalaman lah. That's the system lah. Yeah. Okay. Macam yang the second mode tu yang sijil tu kan, maksudnya pensijilan tu kita propose for a new program pensijilan ke ataupun macam mana Oh, yang pensijilan tu maksud pensijilan tu maksudnya dua kursus tu, dua mode kursus tu bila dah habis tu sijil akan keluar secara automatik. Sijil tak perlu buat apa-apa. Sijil apa maksudnya sijil dia dah mengikuti kursus tu lah. Sijil of participation ataupun sijil of accomplishment lah. Katakan you dapat A ke apa ke, so kita keluarkan automatic lah by that. And nanti kita boleh decide on that untuk kursus-kursus lah. Tapi dalam Moodle tu dia sebenarnya boleh keluarkan e-cert. So nanti untuk kalau ada collaboration dengan industri untuk ada badges ke apa, itu different story lah. Tapi sijil automatic tu kita boleh keluarkan dengan logo UKM. Ya. Alright, okay. Tu kalau boleh itulah siapa-siapa yang berminat terus register kat sini sebab dah tengok tu kena buat terus kan. Maksudnya kalau berminat no problem, just try it out. If you see the potential in increasing collaboration with outside. Kalau boleh itulah kursus-kursus tu kalau boleh membantu UKM lah kan. Sama ada students ataupun collaboration with your network, international network, national networks, IPT, IPTS ke, ataupun mana-mana yang melibatkan kita punya education, research and kita punya community service, I think should be great lah. Yeah. Saya nak tanya satu lagi, bagaimana dengan jadual pengajaran? Macam pengajaran untuk dalaman, sekarang kita ada jadual mengikut semester. Adakah dia sama mod dia ataupun sebab tadi Dr. Helmi ada nyatakan bahawa ada kursus-kursus yang boleh ditawarkan bersama dengan industri partner ataupun mana-mana stakeholder yang kat luar. So adakah kita sendiri yang tentukan ataupun UKM ataupun PTJ yang akan tentukan? Alright, okay. Thank you. Thank you Prof. Very good question sekali lagi. So tempoh tu sebenarnya ada dua. Satu adalah tempoh kursus, tempoh pengarkiban. So we want to archive everything. Dia akan ada macam UKM Folio lah. Kita kena tamatkan kursus tu sebelum tarikh tu. Dia akan ada 2 kali kita archivekan sebab kita nak save enroll and enroll. Tapi sebenarnya faculty dan
pihak inilah pembangun atau pensyarah sendiri yang boleh tentukan dia punya tarikh tu. Tapi kita akan bagi 2 date yang you tak boleh langgar date tu lah. You mesti sebelum date tu you kena habislah dia punya course. So it doesn't have to be 4 months, katakan 2-3 minggu ke probation kan. So we can do that as well, no problem. Tapi janji dia tak langgar archive punya tarikh tu, kata restricted date. But kita beri kuasa kepada faculty dan juga pensyarah lah untuk tentukan date tersebut, no problem. Cuma kena inform kita lah bila nak start kan. Ni nanti kita akan war-warkan sebab sekarang fasa bangunkan, so bangunkan and then you nak try out, you can do it, no problem. Kalau you dah siap, inform us and then kita boleh bantulah in that regards. Tapi belum lagi ada penghakiman sebab kita tengah menjerai-warakan everybody, come, develop your course, and then once we have it, the payment gateway is set and going good and the policy is there, garis panduan, then we're good to go. Right, thank you. Prof. Doris, ya, silakan yang lain ada? Soalan kalau tak ada, kita tu Cik Dr. Syarizal, Prof. Syarizal ada ke? Buka tu ke turn on? Ada soalan, silakan. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, no problem. Thank you for everybody for sharing. Nanti saya bagi kat Puan Nadia untuk tutuplah majlis jerawara ini. But again, kita nak ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan, PM Dr. Zaliha and team, and also warga FEP kerana bersama hari ini menjerawarakan dan mentransformasikan pengajaran digital anda kepada UKM MOOC. So kalau boleh kita bersama-samalah bersama agenda universiti meningkatkan graduate employability dan juga income generation of the university, and also last sekali membawa kepakaran kita kepada dunia. Thank you with that, and back to you Puan Nadia. Okey, sebelum kita bersurai, saya mohon Puan Satu sharekan smart attendance. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Zaliha dan warga Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Terima kasih. So, Alright, thank you everybody. Okay, terima boleh kasih scan banyak. QR code. Bye. Terima kasih. Alright, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Bye. Okay, bye. Puan Satu scroll ke atas sikit boleh tak?